Maksud percaya kepada Allah ialah membenarkan dan menerima kewujudannya, di samping mempercayai dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Itu arti beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah, percaya dan membenarkan dan menerima kewujudannya. Kena terima dulu dia tu ada dulu. Itu makna percaya kepada Allah ni. Terima dulu dia tu ada. Kemudian percaya pula dia mempunyai segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Itu secara kasar, secara umum. Begitulah. Itu arti percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Maksud percaya kepada malaikat ialah mempercayai kewujudan mereka dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Antara sifat mereka yang disebutkan ialah mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Itu yang ada dalam Quran. Mereka selalu bertasbih, ini beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Ini antara sifat malaikat lah. Kita kena percayalah ini. Inilah yang perlu dipercayai tentang malaikat ni. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan malaikat itu pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Apa benda yang diperintahkan dia buat. Dan dia buat dengan betul, dengan tepat. Itu kita kena percaya begitu. Tak ada kita kata dia melencung ke, lari ke, tak, benda-benda yang tak masuk akal lah. Dengan sebab kepercayaan inilah kita tidak dapat menerima. Misalnya dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram tu rasanya banyak juga orang yang mengajar kan. Bulughul Maram dia ada syarah Subulus Salam. Dalam Subulus Salam disebutkan kisah malaikat Munkar Nakir ni. Kononnya bila dia ajar talqin kepada orang mati, masing-masing bertarik-tarikan. Kita tak boleh, dia tak ada guna dia nak tanya orang ni. Dia mesti dia boleh jawab. Dia kata, tak ada gunanya. Jadi tak payah kita tanyalah, mari larilah. Jadi menampakkan malaikat tu bodoh. Macam tu saja kan malaikat ni. Itu akidah. Sebab itu ulama-ulama mengatakan hadis itu maudhu'. Sebab apa? Menampakkan kebodohan malaikat. Ketakutan malaikat tak tentu pasal. Padahal dia tugas dia tanya. Orang yang baik pun dia tanya juga. Jadi macam dia takut pula. Mudah saya kalau macam tu dah. Mudahlah. Orang jahat macam mana pun kita pergi ajar dia di atas kubur, dia selesai. Malaikat tak akan. Takkanlah begitu malaikat ni. Jadi benda-benda macam ni dia berkait lah. Dan dia buat dengan betul, dengan tepat. Kita kena percaya begitu. Tak ada kita kata dia melencung ke, lari ke, tak, benda-benda yang tak masuk akal lah. Sama juga sebab itu ulama-ulama tak mahu terima kan Harut Marut tu, malaikat tu jadi berzina begitu begini kan. Malaikat tu macam-macam lah, teruk-teruk lah. Kemudian diseksa, dia di satu kawasan sampai kiamat diseksa. Tak berlaku benda tu, tak berlaku. Tak ada semua tu. Sebab apa? Tak sesuai dengan kejadian dia. Akidah kita sepatutnya terhadap mereka tak sesuai. Baik, kalau kita kata mungkin boleh berlaku, kalau Allah SWT nak uji, dia mesti kena ada riwayat yang sahih. Kalau semata-mata cerita begitu tak boleh pakai. Yang keempat, boleh menjelma dalam rupa manusia. Fatamassala laha basharan sawiyya. Misalnya banyak lagi. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Dia boleh berupa menjelma dalam rupa manusia. Itu jelas. Ini mesti kena percaya begitu. Sebab ada dalam Quran. Ya, dalam hadis tu seperti yang kita baca tadi, hadis tadi. Kemudian macam ni hadis ni, Jibril mari dalam rupa manusia tu tanya Rasulullah SAW. Memang dia boleh berupa lah. Dalam Quran pun ada sebut juga. Yang kelima, mereka tidak lelaki atau jantan, dan tidak juga perempuan atau betina. Tidak. Dia satu makhluk yang tersendiri, asing daripada kejadian kita. Jadi dengan sebab tu nak kata dia jadi ada perasaan ke, emosi ke apa, tak ada. Tak ada semua tu.
Jadi kita jangan kongsi lah nanti malaikat susah hati ke, nanti malaikat gini-gini, suka ke, nak malaikat naik nafsu ke, tengok kita buat apa-apa. Tak ada. Macam ni. Nak tahu apa dia? Dia ada rasa kalau kita sedih, dia sedih. Kalau kita suka, dia suka. Tak ada kena-mengena. Ni kejadian lain. Kejadian lain. Begitulah juga dengan malaikat. Jadi tak ada kena-mengena. Jangan kita kata tak boleh malaikat nampak, jadi kita nak kahwin macam mana? Tak boleh. Dia lain, cerita lain. Dia tak ada apa-apa dengan kita. Kalau dia tengok pun macam dinding tengok kita. Dinding ke ataupun ini ke, sesuatu yang lain. Tapi dia tahu kita buat apa baik. Dia ada rasa kalau kita sedih, dia sedih. Kalau kita suka, dia suka. Tak ada kena-mengena. Ni kejadian lain. Kejadian lain. Begitulah juga dengan malaikat. Jadi tak ada kena-mengena. Jangan kita kata tak boleh malaikat nampak, jadi kita nak kahwin macam mana? Tak boleh. Dia lain, cerita lain. Dia tak ada apa-apa dengan kita. Kalau dia tengok pun macam dinding tengok kita. Dinding ke ataupun ini ke, sesuatu yang lain. Tapi dia tahu kita buat apa baik buruk, dia tahu. Dia boleh beza. Ini isteri dia, ini pelacur, dia tahu. Dia akan kira lah. Nak kata dia terpengaruh dengan keadaan tu jadi kesian kau bila orang tu kena, tak ada. Jadi ini salah satu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak kejadian tu begitu. Seperti mana dia nak kejadian kita ni begini. Dengan ada lapar, dahaga, nak itu, nak ini, keinginan itu, keinginan ini ada. Malaikat dia tidak. Dia buat begitu. Ini nak menunjukkan kekayaan dia lah. Dia boleh buat macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Nak buat yang jahat saja pun boleh. Macam manusia yang boleh memilih, boleh juga. Yang tak ada pilihan, hanya tahu benda baik saja, macam malaikat, boleh juga. Dia boleh. Seperti mana dia buat binatang macam-macam. Ada yang makan daun kayu saja, ada yang makan binatang saja, dia boleh buat. Ada yang makan kedua-duanya macam kita, dia boleh buat. Begitulah. Ini pun dia nak begitu. Kalau Allah SWT nak buat kita ni macam malaikat, boleh. Tapi dia tak mahu. Dia tidak nak begitu. Dia nampak kekayaan dia tu. Kekayaan dia. Kalau macam sama saja kan, tak ada nampak hebat, tak nampak lebih. Tidak makan dan tidak minum. Yang ketujuh, hidup dan mati seperti jin dan manusia juga. Malaikat ni dia ada nyawa juga. Cara dia lah. Cuma umur mereka jauh lebih panjang daripada umur manusia. Seperti umur jin biasanya lebih panjang daripada umur manusia. Tapi dia hidup juga. Akhirnya mati juga. Bahkan yang terakhir sekali mati, malaikat yang cabut nyawa manusia tu, akhirnya Allah SWT perintahkan dia cabut nyawa dia sendiri. Itu dalam hadis ada sebut. Jadi kita kena percaya semua. Dia ada nyawa, dia hidup juga. Disebut malaikat sebelum kitab-kitab dan rasul-rasul, tidaklah kerana mereka lebih mulia daripada para rasul. Jangan buat kesimpulan gitu pula. Sebaliknya kerana melihat kepada peranan dan kerja malaikat yang membawa kitab-kitab suci daripada Allah kepada para rasul. Dari sudut itu, kitab-kitab ni datang kepada rasul ni melalui siapa? Malaikat dulu bawa kitab kepada rasul. Kalau nak kira, rasul itu, terutamanya Rasulullah SAW, jauh lebih mulia daripada malaikat kalau nak dikiranya. Tapi disebut kemudian. Kenapa? Dari segi peranan masing-masing. Percaya kepada kitab-kitab ialah percaya tentang adanya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya melalui para malaikat. Kitab-kitab itu mengandungi kalam Allah yang dipanggil kitab suci, macam Quran tu. Ini mesti malaikat dan Jibril. Tidak sendiri macam hadis tu, wahyu juga, tapi tidak melalui Jibril, tidak melalui malaikat. Dan orang tak sebut sebagai kitab suci. Macam mana lebih pun hadis tu bukan kitab suci. Kitab suci Quran. Kalau yang dahulu Taurat, Zabur, Injil, itu antaranya.
Kita kena percaya yang malaikat itu turunkan ialah kitab suci tadi kepada Nabi masing-masing. Semua kandungannya adalah benar dan tidak boleh diragui kerana ia sabit berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Antaranya wajib diketahui dan dipercayai secara terperinci, iaitu 4 buah kitab suci yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran: Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Yang tidak tersebut di dalam Al-Quran memadailah dengan percaya kepadanya secara umum. Bahkan kita kena berhati-hati juga, jangan terlalu boros dalam menghukum. Misalnya kitab-kitab agama Hindu, berdasarkan yang saya baca banyak kajian ulama-ulama kita, kitab-kitab suci agama Hindu ni, kalau nak kira yang ada sekarang ni pun macam kitab Injil jugalah, macam kitab Bible jugalah. Mengikut kajian ulama-ulama kita, rujuk kepada kitab-kitab asal mereka, dia ni pun asalnya ajaran tauhid juga. Jadi dengan sebab itu banyak persamaannya dengan Islam, tapi telah diselewengkan, jadi hilang ajaran yang asal itu, yang timbulnya ajaran yang palsu, yang diubah, kemudian diselewengkan. Kitab dia itu asalnya kitab suci yang diturunkan dari langit. Dan nabi-nabi mereka tu mungkin nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah, mungkin saja, bukan pasti. Tapi kalau macam guru nak pasti bukan. Boleh kata begitu. Sebab apa? Kita ada neraca, iaitu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Wajib juga dipercayai bahawa kitab-kitab suci yang lain selain Al-Quran telah pun dimansukhkan. Jadi patutlah kalau dapat diselewengkan, dia ubah, ditokok tambah sampai begitu sekali, memang dia bukan untuk selama-lamanya. Sifat asal dia tu memang macam tu dah. Jadi patutlah, sebab dia dimansukhkan. Di samping itu kita berkewajipan mempercayai Al-Quran yang ada hari ini adalah terpelihara daripada sebarang penyelewengan dan tokok tambah. Ia adalah sebuah kitab suci yang sah dan terpakai hingga ke hari kiamat. Ini wajib dipercayai. Itu berarti percaya kepada kitab-kitab tu. Kalau Quran ni kena percaya begitulah, kena percaya begitu. Tidak ada tokok tambah. Tidak ada dalam Quran yang orang panggil ayat yang dhaif ke, ayat yang maudhu' ke, hasan ke, apa ke, tak ada. Semuanya mutawatir. Kena percaya begitu. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keliru. Tak ada kata sebahagian yang sepatutnya asalnya hadis jadi Quran kerana terkeliru. Tak ada. Tak ada macam tu. Tak mungkin. Kena percaya begitu. Dan tak ada sebahagian daripada Quran asalnya kemudian jadi hadis saja. Tak ada. Hadis, Quran, lain. Nabi SAW begitu mengambil berat tentang Quran ini berbeza daripada hadis. Kalau hadis pun kadang itu ada juga, tapi Quran ini lebih lagi. Sehingga di suatu peringkat Nabi SAW pesan, dia kata, la taktubu anni syai'an siwal Quran. Jangan tulis apa-apa daripada aku selain Al-Quran. Itulah golongan anti hadis dia. Dia kata, tengok, Nabi tak bagi tulis. Itu untuk satu ketika sahaja, bukan selama-lamanya tak bagi tulis hadis. Dan kena percaya semua yang ada dalam tu sesuai. Kalau ada yang tak kena, itu kita tak kena. Dalam melaksanakannya kita yang tak kena. Mesti sesuai. Tak boleh kita kata ini sudah kolok, tak sesuai dalam zaman sekarang. Jangan cakap begitu. Rosak akidah tu, rosak. Dalam apa sudut sekalipun, jangan kita kata kalau potong tangan jadi dah habis, nak makan macam mana. Kita orang Islam tu bercakap macam tu. Kalau orang kafir bercakap lain cerita lah kan. Memang dia tak faham banyak perkara. Kita orang Islam pun kadang-kadang oleh kerana benda-benda macam ni lama dah ditinggalkan, jadi kita rasakan ni tidak sebahagian daripada Islam. Ini macam ketentuan oleh kerajaan-kerajaan tertentu sahaja. Padahal ada dalam Quran. Bila ada dalam Quran tak boleh. Tapi dia ada cara-cara yang nak faham. Itulah yang perlu kita belajar. Tidaklah bermakna bila ada dalam Quran wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, bukanlah artinya kalau ada orang mencuri kita pun pegang dia, kita potong tangan. Mana boleh, salah macam tu. Tak boleh, bukan begitu caranya. Jadi perintah di situ dalam Quran itu perintah kepada pemerintah, penguasa, bukan kepada setiap orang Islam. Penguasa dia kena ada kuasa dulu. Tak boleh tak boleh kata yang ada dalam Quran ni tak sesuai apa, tak boleh.
Macam mana-mana pun kolot, ketinggalan zaman. Kalau kita kata macam tu dengan maksud menghina, kita kena mengucap semula. Siapa macam tu benda ni bukan main-main. Bukan main-main. Rosak akidah kita. Jadi kadang-kadang kita ni dengan akidah kita ragu, macam mana kita rasa tak puas hati. Ini sebab kejahilan kita. Kalau kita belajar tak akan timbul benda tu. Tak akan timbul. Kita puas hati, kita redha, kita kata inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Para rasul adalah manusia-manusia terpilih yang diutuskan oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Kita kena percaya begitu. Semua mereka adalah benar. Rasul-rasul yang nama-nama dan peranan mereka tersebut secara terperinci di dalam Al-Quran mestilah dipercayai secara terperinci. Yang tidak tersebut secara terperinci memadailah dengan percaya kepada mereka secara umum. Antara yang wajib dipercayai tentang mereka ialah: satu, para rasul itu telah melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Jangan kita kata mereka tak sempurna buat kerja. Jangan macam tu. Walaupun Nabi Yunus kira-kiranya dia salah di satu peringkat, dia meninggalkan kaum dia tanpa izin Allah, tapi Allah hukum dia, dia balik semula. Dia balik semula dengan kaum dia tu. Yang lebih besar lagi di situ, peristiwa dia tu untuk mengingatkan orang lain, untuk menyedarkan kita betapa susahnya buat kerja agama ni. Nabi yang macam tu pun dia sampai berasa jemu, sampai berasa serik, tak mahu dah, tak akan terima dah ni macam mana-mana. Kita tak boleh kata begitu. Itu pengajarannya. Pengajaran dia tu lebih besar. Jadi adalah berlaku kepada seorang Nabi. Tapi kita nak kata dia tu tak betul, dia tu tak sempurna, tak boleh. Sebab itu Nabi SAW kata, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kamu lebihkan aku daripada Yunus bin Matta. Nabi takut sebab ada cerita tu nanti orang kata Nabi tentu lebih, Rasulullah tentu. Jangan, dia pun Nabi juga. Dari segi kenabian itu sama. Cuma nak ceritanya kerja ni berat, susah, susah, sehingga ada berlaku begitu sebagai contoh. Jadi kalau kita orang biasa ni ada yang terasa berat-berat, kita sedarlah. Kita sedarlah. Orang yang lebih lagi daripada kita pun tercabar. Mereka adalah orang-orang yang maksum, terpelihara daripada segala bentuk dosa, sama ada besar atau kecil. Ini yang wajib dipercayai tentang rasul-rasul juga. Dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan sengaja atau tidak sengaja, mereka tak ada melakukan. Allah SWT pelihara dia, jaga dia, sehingga tidak berlaku. Sebab kerja yang dia nak buat tu sangat besar. Mesti kena maruah dia tu suci, jangan tercalar. Misalnya cerita Nabi Yusuf kan dalam Quran sebut, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Yang perempuan itu Zulaikha tu sudah betul-betul dah nak dekat dia. Dia pun sudah betul-betul juga, kalau tidak dia nampak bukti Tuhan. Jadi Allah SWT jaga lindungnya sehingga terlepas daripada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kedudukan mereka. Yang tidak sesuai itu nak ceritanya, benda ni mungkin sekali berlaku kepada manusia, Allah SWT bagi berlaku kepada sahabat-sahabat. Sebab sahabat dia bukan Nabi. Walau bagaimanapun dia boleh kesalahan itu berlaku kepada dia sebagai manusia biasa, boleh sebagai contoh untuk kita. Dan mereka bagaimana bila bersalah begitu? Terima hukum, minta dilaksanakan hukum Islam. Begitu keyakinan. Tapi benda macam ni berlaku kepada rasul-rasul, nabi-nabi tak sesuai. Tak sesuai dengan kedudukan dia. Sebab itu Allah SWT tak bagi berlaku kepada dia. Yang boleh sesuai
sikit-sikit lah ada lah. Misalnya orang itu terasa hati dengan dia, yang dia buat tu betul dah, tapi dia terasa hati. Misalnya ada begitu benda-benda sekadar itulah. Sekadar itu tidak mencacatkan kedudukannya. Dia sakit, dia demam, tidak mencacat kedudukannya. Tapi kalau sampai dia gila, tak ada. Tak ada Nabi yang gila, tak ada Rasul yang gila. Sebab itu tak sesuai. Itu akan menimbulkan keraguan manusia terhadap kedudukan. Allah SWT bagi berlaku benda-benda macam ni pada sahabat-sahabat. Nak menceritakan hukum Islam ni hukum yang praktikal, bukan khayalan, bukan tidak boleh dilaksanakan. Tengok sahabat-sahabat tu boleh. Yang ketiga, asas ajaran semua mereka adalah tauhid. Tak ada seorang Nabi pun yang mengajarkan syirik kepada umatnya, tak ada. Semua Nabi dan Rasul mengajarkan ajaran tauhid. Ini asas semua, daripada Adam sampai kepada Muhammad, semuanya mengajarkan tauhid. Kalau ada dalam ajaran-ajaran kemudian dikaitkan dengan Nabi-Nabi itu ajaran syirik, itu tak ada kena-mengena dengan mereka. Itu mandai-mandai orang kemudian saja, tak bertanggungjawab dalam memelihara ajaran Nabi yang dianuti mereka. Yang sebenarnya Nabi-Nabi itu tak pernah ajar syirik. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW adalah penyudah sekalian Rasul dan penutup sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Artinya tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi kita. Mesti kena yakin. Kalau ada yang mendakwa Nabi sesudah Nabi, itu karu. Ini akidah ni, akidah tentang Nabi-Nabi. Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Dan sifat-sifat Nabi itu tidak boleh direbut, tidak boleh dikatakan ada pada orang lain walaupun tidak bernama Nabi, tidak bergelar Nabi, tak boleh juga. Misalnya sifat maksum, dapat wahyu dan sebagainya, sifat-sifat Nabi dikatakan ada pada orang lain. Macam orang Syiah kata ada pada Imam 12, itu tak boleh. Sama juga. Jadi tak boleh kita dakwa ada Nabi atau ada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat Nabi walaupun pun tidak digelarkan dengan Nabi, itu pun tak boleh. Tak ada. Nama Nabi, gelaran Nabi dan juga sifat-sifat itu berhenti setakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tak ada. Kalau ada yang mendakwa begitu, karutlah. Tiap mereka mempunyai mukjizat yang membuktikan kebenaran mereka sebagai utusan Allah. Ada mukjizat. Masing-masing ada mukjizat yang sesuai dengan masyarakatnya, dengan zamannya. Dan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar ialah Quran. Quran ini mukjizat di zamannya dan selepas kewafatannya tetap mukjizat sampai akhir zaman. Antara hikmat para rasul itu diutuskan Allah ialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suci daripada segala keaiban dan kekurangan. Manusia dan jin pula bersifat dengan segala sifat kekurangan dan bergelumang dalam segala macam dosa. Maka adalah tidak sesuai sama sekali Allah yang Maha Agung itu berinteraksi secara langsung dengan mereka. Itulah hikmat ada para rasul tu. Sebab tak padan kita ni nak secara langsung nak berhubung dengan Allah SWT. Allah pun nak berhubung dengan kita, tak ada kemampuan. Kesediaan tu tidak ada pada kita. Kerana itulah dia memilih sejumlah orang yang zahirnya bersifat dengan sifat-sifat manusia, tetapi jiwa mereka suci daripada kekotoran batin, maksum. Orang-orang ini mempunyai perhubungan dengan Allah dan manusia dalam masa yang sama. Itulah mereka, itulah rasul-rasul dan nabi-nabi. Mereka lah yang dipertanggungjawabkan membawa ajaran Allah kepada manusia. Mereka juga menjadi perantara di antara Allah dan makhluk mukallafnya. Menerusi orang-orang inilah tujuan kejadian manusia dan jin menjadi kenyataan di alam rendah ini. Menerusi orang inilah nak jaga kehendak Allah SWT macam mana, nak buat macam mana, nak berhubung dengan Allah SWT macam mana, nak berterima kasih kepada Allah yang banyak sangat bagi nikmat kepada kita macam mana. Dialah, melalui dia. Dan mereka ini adalah orang-orang yang suci. Mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang pelik-pelik, ilmu yang kotor, kerana berhubung memuja jin, syaitan dan sebagainya, guna bahan-bahan yang najis. Tak ada. Itu beza dengan tukang tenung ke, ataupun ahli sihir ke, ataupun bomo-bomo yang mengarut ke. Dia dapat kelebihan itu melalui amalan-amalan yang kotor. Dengan berbohong, berdosa, itu amalan biasa. Puja hantu, puja jin, puja itu, puja ini. Kadang-kadang tu kerana nak pelimunan ilmu, tak nampak.
takluk, bila ditetak takluk, tembak tak makan. Kalau ilmu Rasulullah dia cakap benar, hidupnya bersih, suci, dia tak suka kepada kekotoran, mulia hidupnya, dan dia hanya berhubung dengan Allah SWT. Tak ada memuja ni orang tengah ni, tak ada. Itu sifat. Untuk kita mengenali orang-orang yang betul dan tak betul, macam tu juga. Mana pengikut Rasulullah yang sebenar, mana pengikut syaitan, dia ada. Kita dapat kenal dengan cara begitulah. Percaya kepada hari kemudian berarti percaya kepada kehidupan sesudah mati, dengan segala apa yang akan berlaku dan akan ada padanya. Ada syurga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, ada mahsyar, ada azab kubur dan sebagainya. Ini kena percaya. Antara yang wajib diyakini akan berlaku dan akan ada dalam kehidupan sesudah mati itu ialah kebangkitan semula. Tubuh kasar manusia, tubuh kita ni akan bangkit semula. Walaupun telah hancur lebur, tak tahu di mana, Allah SWT akan bangkitkan semula kita. Sehingga orang yang pernah mengenali kita, dia akan kenal di situ. Sebab bukan rupa lain, rupa tu. Sebabnya orang kata, macam mana nak ada, apa guna macam? Kan tubuh ni yang buat ibadat, yang sujud kepadanya, yang tolong orang, yang susah. Tubuh ni dialah sepatut dapat ganjarannya. Kenapa roh saja yang buat kerja sekarang ni, yang buat ibadat ni? Bukan roh saja. Ada pun macam agama Hindu, macam agama Buddha, setengah-setengah tu dia ada kepercayaan inkarnasi. Dia panggil awagaman, tanasuh. Manusia ni bila mati, akhirat dia, ruh dia termasuk dalam jisim makhluk yang lain. Dia jadi ular mungkin, dia jadi anjing, dia jadi keldai, dia jadi pokok, boleh jadi macam-macam. Itu kepercayaan dia. Ini semua karut. Sebab apa kita kata macam katak? Kalau kita nampak katak tu, kita sepak saja katak kan. Siapa nak hirau katak? Orang-orang Hindu kata, dia kata itu boleh jadi ruh ayah kita ada dalam tu. Jadi macam mana kita nak berurusan dengan katak? Tak boleh sepak lah. Mana tahu takut ayah kita ada situ. Kemudian kita kata pula, kenapa ayah kita yang salah dihukumnya katak, yang kena sepaknya katak, padahal yang bersalahnya ayah kita, yang buat maksiat? Bila katak buat maksiat, kenapa dia diseksa begitu, dihina begitu kan? Tak, itu yang tidak sesuai. Tapi kalau Islam ni, tubuh kita yang buat dahulu, buat kebajikan, tubuh itulah yang akan dapat nikmat, akan diseksa. Patut tu kan, logik. Kita kata macam mana dah hancur? Dulu yang kita tak ada langsung tu boleh ada tu macam mana? Jadi kalau kita daripada tidak ada langsung boleh ada, setelah sudah ada, apa yang peliknya kepada Allah, apa yang beratnya kepada Allah untuk menjadikan semula? Dan lebih logik, lebih munasabah kalau tubuh kita inilah yang akan menerima nikmat ataupun azab. Sebab kita melakukan semua itu dengan tubuh ini. Kenapa pergi kepada katak ke, pergi kepada keldai, pergi kepada yang lain? Tak sesuai itu. Tak sesuai. Kita ni syukur banyak-banyak dapat jadi Islam. Nikmat sangat besar, nikmat paling besar jadi Islam. Antara yang wajib diyakini, kiraan amalan baik dan buruk akan dikira. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dapat lihat. Itu ada, kena yakin itu. Jangan susah hati kalau kita tak dapat hasil apa-apa kita buat dalam dunia ni. Kalau kita tidak ada keyakinan kepada akhirat, akan betapa resah jiwa manusia sebenarnya. Kalau dia fikir-fikir sendiri kan, apa guna ni semua? Aku buat baik sampai begini sekali, tak ada apa-apa balasan.
orang tak bagi apa pun. Kadang-kadang orang salah anggap pula kepada kita. Jadi kalau tidak ada akhirat, Allah SWT yang mengetahui sebenarnya kita, maka hampalah sebenarnya kita. Jadi sedih sangat. Dengan sebab itu, dengan sebab ada akhirat ni, Allah akan balas. Bagi tahu kepada orang yang selama ni tak tahu kita tu buat apa. Kan bangga pada masa tu kita telah berjaya pada masa tu. Berapa ramai pula orang yang zalim, yang jahat, buat nyaya kepada masyarakat, kepada manusia ni. Tiba-tiba dia terlepas, dia dapat pangkat pula, dapat pujian pula dalam dunia. Betul ke begitu? Patut ke begitu? Kalau tak ada akhirat, tak ada balasan begini, tentu kita kecewa. Walaupun orang lain tak tahu, kita tahu betapa dia buat jaya kepada kita. Kan kita tahu. Tapi dia lepas begitu saja. Macam mana kita nak puas hati? Tiba-tiba lepas begitu saja. Dan manusia akan jadi berani buat jahat kalau dia tidak takut pada akhirat. Itu pentingnya akidah kepada akhirat. Kiraan amalan semua ni sangat penting. Syurga, neraka dan lain-lain. Hikmat kewujudan hari kemudian amat signifikan apabila dilihat kepada sekian ramai manusia. Yang tadilah yang kita sebut tadi, memang penting sekali. Ada tu. Kalau tidak ada kepercayaan ini, manusia akan menjadi gelisah, resah, rasa tak ada guna hidup. Tak ada guna hidup. Sekiranya hari seperti itu tidak wujud, nescaya manusia mungkin boleh menuduh Allah bersifat dengan sifat zalim. Tapi kerana ada hari itu, belum selesai lagi cerita ni. Yang berlaku dalam dunia ni belum selesai lagi. Kita jangan kata Allah telah memenangkan dia sedangkan dia jahat. Sebab tak habis lagi cerita. Nanti akan datang, baru kita nampak Allah SWT tu tidak zalim, maha adil. Kalau tidak akan nampak keadilan Allah kadang-kadang dalam dunia. Tak nampak. Diselubungi oleh kezaliman. Yang sebenarnya tidak begitu. Itu penting sangat percaya kepada hari kemudian itu, untuk Allah SWT nyatakan keadilannya dengan sejelas-jelasnya. Iaitu percaya kepada takdir, baik atau buruknya. Hakikatnya ialah kita percaya bahawa Allah telah menentukan segala yang baik dan buruk untuk setiap makhluk ciptaannya sebelum ia diciptakan Allah lagi. Juga ulama mengatakan qada makna ketentuan secara kasar, takdir ketentuan secara terperinci. Istilah lain untuk takdir yang digunakan di dalam Al-Quran ialah sunnatullah. Sunnatullah yakni ketetapan Allah untuk segala-galanya diciptakannya. Ketetapan Allah untuk segala-galanya yang diciptanya. Itu yang dikatakan sunnatullah. Setengah-setengah ulama mengatakan takdir itu dia sebenarnya lebih berkait, lebih berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia menentukan. Ilmu dia itu begitu pasti, seperti menentukan, seperti dia menentukan segala-galanya. Padahal mengikut peraturan yang telah dibuatnya. Mengikut peraturan itu tak lagi. Jadi kita jangan keliru, jangan kata bila Tuhan sudah tentukan, jadi maknanya apa? Daya kita mana kita nak boleh lawan? Kalau orang tu Tuhan tentukan dia jadi kafir, jadi kafir sampai bila-bila. Siapa nak boleh lawan? Nak boleh bantah? Jangan kita fikir gitu. Sebab itu salah. Jadi maksud takdir itu dalam ilmu Allah SWT, dia sudah tahu kalau gini-gini, gini-gini, itu saja, bukan dia paksa. Seperti gini, mudahnya
Seperti kita yakin ke tidak, kalau pisau kita iris, luka. Tekan lagi kuat, jadi putus. Yakin ke tidak? Dalam ilmu kita begitu kan? Itu adalah ketetapan Allah. Benda tajam itu kalau kena benda lembut, dia akan memotong yang lembut. Itu ketetapan Allah begitu. Tidak ada pula yang lembut itu akan memotong yang tajam. Itu sunnatullah. Ketetapan Allah begitu. Yang tajam akan memotong yang lembut. Bukan yang sebaliknya. Yang lembut itu memotongkan pisau pula. Tembikar itu, siapa yang akan membelah tembikar? Pisau. Bukan tembikar itu yang belah, pisau. Ini hukum ni dipanggil sunnatullah, ketetapan Allah pada segala kejadiannya. Bukan antara pisau dengan tembikar saja, bukan. Semua segala-galanya begitu. Seperti mana kita yakin kalau kita potong timun itu dengan pisau, dia akan terbelah. Begitulah Allah SWT tahu dengan pasti segala-galanya. Itu bukan berarti dia memaksa. Seperti, macam kita tahu, kalau kita potong dengan pisau, terbelah buah tembikar. Kita tahu, kita yakin akan terbelah. Tapi apakah keyakinan kita, pengetahuan kita berarti kita paksa seseorang itu supaya belah? Tidak, bukan. Perbuatan membelah itu lain, cerita lain. Tetapi kita yakin. Cuma kita yakin dia sekadar itulah. Bila nak berlaku, siapa nak belah, macam mana, tak tahulah perinciannya. Tapi sekadar tadi kita dapat buat keputusan. Kita kata memang terbelah lah. Kalau belah, siapa nak belah, bila, berapa biji, sehari, satu hari nak terbelah, di luar kemampuan kita dah itu. Tapi Allah SWT tahu semua dengan pasti. Itu tidak bermakna dia memaksa sesiapa supaya membelah tembikar itu. Tak ada. Bukan bermakna begitu. Seperti sunnatullah, mengikut kebiasaannya, hukum adat, ketetapan yang Allah SWT buat. Kalau satu orang tu dia hidup dalam masyarakat Hindu misalnya, akan jadi Hindu lah dia sampai mati. Umumnya begitu. Itu sunnatullah. Biasalah. Kalau anak cucu ni anak buah dia ikut ketua, biasa. Sunnatullah. Ketetapan Allah untuk kejadian ini begitu biasanya. Begitu biasanya. Tapi itu tidak bermakna Tuhan memaksa sesiapa untuk jadi Hindu. Dalam pengetahuan dia begitu. Kita pun faham kan, patutlah dia jadi Hindu sebab semua keluarga dia Hindu. Mengikut sunnatullah, ketetapan Allah dalam kejadiannya memang begitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang luar biasa berlaku. Dia keluar daripada itu ke, atau ada tetamu ke yang datang, sebab-sebab lain dia jadi berubah. Tetapi itu pengetahuan tu semata-mata, bukan berarti paksa seseorang itu menjadi Hindu. Ini yang perlu jelas. Jadi takdir itu berkait dengan pengetahuan Allah. Tidak berarti apabila kita tu tahu tentang sesuatu, bermakna serentak dengan itu kita juga memerintah, memaksa seseorang supaya buat sesuatu atau tidak buat sesuatu. Tidak mesti begitu. Itu kaitan takdir. Seperti selalu kita buat contoh kan, kalau pokok rambutan, buahnya apa? Rambutan. Kita yakin yang kita tanam pokok rambutan ini, hasil dia buahnya rambutan. Tak keliru. Tidak ada keraguan ataupun kebimbangan ke dalam hati kita. Nanti kita tanam pokok rambutan yang keluarnya buah nanas. Ada begitu? Tak ada. Tak ada. Ini pengetahuan, berkaitan dengan pengetahuan, ketetapan Tuhan. Untuk pokok rambutan, dia mengeluarkan buah rambutan. Untuk pokok nanas, dia mengeluarkan buah nanas. Itu sunnatullah dipanggil. Kalau kita menguasai sunnatullah ni, banyak faedah kita dapat. Tentang angin, tentang cuaca, tentang perjalanan matahari, tentang bulan. Kalau kita tahu rahsia-rahsia ni, banyak faedah kita dapat. Bukan sunnatullah ni tidak boleh dikuasai. Tidak. Sunnatullah artinya ketetapan Allah. Itulah yang dikatakan takdir. Di situ tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ada yang mengatakan qada itu ialah ketentuan Allah secara kasar. Kalau kita nak buat contoh, dalam bentuk plan baru di peringkat tu. Takdir pula di peringkat pelaksanaan atau menghasilkan benda tu menjadi kenyataan.
Itu takdir. Sampai di sini timbul pula dua persoalan yang lain pula. Satu, kalau kekufuran telah ditakdirkan untuk seseorang, maka apakah artinya mentaklifkannya, yakni membebaninya dengan iman dan amal? Kenapa pula bila tidak beriman dan beramal diseksa? Bukankah kekufuran itu telah pun ditakdirkan untuknya? Jika segala-galanya telah ditakdirkan, apakah pula faedah menghantarkan para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan memberikan janji-janji yang baik dan janji-janji yang buruk? Cerita pula ada surga, ada neraka pula. Bukankah dengan adanya takdir, seseorang akan berada dalam keadaan terpaksa dan tidak berdaya pada hakikatnya? Itu persoalan. Persoalan ni persoalan manusia sejagat, semua manusia, bukan orang Islam saja. Dia akan berjumpa, kalau fikir dia akan jumpa dengan benda ni. Yang kedua, kalau segala yang baik dan buruk itu terjadi dengan kehendak dan iradat Allah, maka segala kekejian yang berlaku adalah berpunca daripada Allah. Patutkah kita kata begitu? Berpunca daripada Allah. Untuk menjawab dua persoalan ini, lahirlah tiga golongan dalam sejarah Islam. Akibat nak memecahkan kebuntuan inilah, ini persoalan, kemuskilan ini. Maka lahirlah beberapa golongan dalam sejarah Islam. Pertama, golongan Qadariyah. Mereka berpendapat seseorang manusia mencipta sendiri segala perbuatan dan tindak tanduknya. Dengan pilihan yang bebas, mereka melakukan segala kebaikan dan keburukan. Ini kata mereka. Perbuatan manusia tidak dijadikan Allah, bahkan ia dijadikan olehnya sendiri. Kalau begitu, wajarlah dia mendapat pahala atau dosa dari perbuatannya. Patut dan berguna sekali segala galakan dan ancaman diberikan kepadanya. Penghantaran para rasul dan penurunan kitab-kitab juga akan berarti semuanya. Sebabnya ialah manusia bukan saja bebas sepenuhnya memilih apa yang baik dan apa yang buruk, malah ia sendiri menciptakan segala perbuatannya. Dengan itu juga kita akan terhindar daripada mengaitkan segala keburukan dengan Allah. Kalau tidak, kita kena katalah Allah lah yang buat buruk tu. Kerana segala kebaikan dan keburukan itu adalah ciptaan manusia sendiri. Pegangan mereka dibantah pihak ahli sunnah wal jamaah dengan beberapa alasan. Antaranya ialah kalau manusia sendiri menciptakan segala perbuatannya, bagaimana firman Allah berikut ini akan benar? Tidak akan benar pula apa yang dinyatakan di sini oleh Allah. Jadi bermakna Allah berdusta pula. Adakah mungkin diterima begitu? Tak mungkin. Bila tak mungkin, kita tak boleh terima lah macam pendapat tadi. Iaitu Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bermaksud Allah menciptakan segala sesuatu dan dialah yang mentadbir serta menguasai segala-galanya. Mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ni termasuklah manusia itu sendiri. Dan perbuatan dia itu pun sesuatu juga. Jadi Allah juga yang menciptakan. Dan lain-lain semua benda. Itu alasan yang pertama, jawapan yang pertama. C, semua pihak menerima bahawa perbuatan manusia, bahkan wujud manusia itu sendiri adalah mungkin. Ini dalam istilah ilmu kalam, mungkin. Jadi sesuatu yang tidak pasti, ada dan tiadanya. Boleh ada, boleh tiada. Kalau tidak ada, tidak tergugah apa-apa. Kalau ada pun, tidaklah kata perlu sangat. Mungkin ni macam kita manusia ni. Kita manusia ni, wujud kita mungkin. Sebab apa? Sebab untuk ada manusia yang lain tak terhenti atas kita. Kalau tak ada kita sendiri secara individu, ada lagi melalui orang lain. Boleh ada lagi melalui yang orang-orang lain. Jadi kita ni tidak bergantung sangat lah, tak perlu sangat. Kalau tak ada kita pun boleh. Boleh orang lain tu Allah SWT buat. Jadi macam tu mungkin orang panggil, bukan wajib, yang mesti. Macam Allah SWT tu bukan mungkin, mesti. Kalau tak ada dia, tak mungkin ada yang lain. Itu wajib. Ini dalam istilahnya lah, istilahnya. Tak mungkin benda yang lain itu ada kalau tidak ada dia. Jadi adanya itu mesti. Macam adanya manusia, tidak semesti ada kita. Ada kita ni.
ada Adam tu iyalah untuk jadi sebab kita ni setelah ramai untuk ada satu orang yang mesti. Tak ada, kita pun boleh jadi, boleh ada manusia tu. Ini dari segi perbahasan dia lah. Kuasa Allah pula adalah sempurna, mutlak dan sebenar. Dalam keadaan ini, apakah yang dapat menghalang kuasa Allah yang mutlak dan sebenar itu daripada mempengaruhi segala yang mungkin? Manusia tidak boleh menguasai Allah, tapi Allah dapat menguasai segala-galanya. Manusia tidak dengan pasti dapat kata dia dapat buat begini-gini. Untuk diri dia pun dia tak boleh dengan yakin kata begitu. Dia pun sedar. Sedangkan Allah SWT tidak begitu. Jadi dalam keadaan macam ni, kuasa Allah SWT tu, mana kita boleh kata Allah SWT tak boleh campur tangan langsung tentang perbuatan manusia? Ikut dia buat lah. Allah SWT tak boleh halal. Mana boleh kita kata begitu? Kalau manusia nak buat, Allah SWT tak nak pun mesti jadi. Kalau macam tu, lebih berkuasa manusia lah pula daripada Allah SWT. Dia kalau benar menciptakan keburukan itu keji dan tidak layak dikaitkan dengan Allah, maka siapakah pula yang menciptakan syaitan yang merupakan punca segala bentuk kejahatan itu? Siapa? Kita kah? Tidak kan? Jadi siapa? Kalau kita kata ada Tuhan yang lain, kalau macam tu bukan satu Tuhan. Jadi macam majusi lah pula. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada Tuhan malam, ada Tuhan siang. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Kalau macam tu jadi majusi pula. Dua Tuhan. Kita ni mengikut ajaran tauhid. Kalau kita kata semuanya Allah jadikan, itulah yang kita nak ya. Baik buruk semua ditentukan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Dan banyak lagi yang lain-lain yang kita tidak nak kan. Kalau kita berkuasa sungguh, kita boleh buat perbuatan kita boleh lah. Siapa nak sakit? Siapa nak sakit? Tak ada kan nak sakit. Tak ada. Jatuh daripada bangunan tinggi ke bawah, siapa nak? Tak ada. Jatuh juga tu. Ada yang jatuh tu, dia tak nak jatuh. Yang semua tak nak sakit, dia sakit juga. Macam mana? Kalau dia buat kesihatan tu, dia buat sihat lah. Mana ada sakit? Tu ada sakit. Kalau kita kata sakit itu Tuhan lain buat, itu maknanya dua Tuhan pula, atau banyak Tuhan. Nak tak nak kita kata Tuhan yang sama buat sakit dan sihat. Kedua golongan Jabriyah dan Jahmiyah, golongan ini berpendapat manusia langsung tidak mempunyai kuasa. Ini satu pihak yang lain pula. Mereka hanya seperti sabut atau batu yang tidak mempunyai apa-apa ikhtiar dan pilihan. Pendek kata, manusia pada pandangan mereka adalah majbur mahad. Mana makhluk hidup yang segala perbuatan dan gerak-gerinya menurut kehendak orang lain semata-mata. Ini satu golongan pula. Tak ada apa dia. Sampai dia kata kalau kita buat dosa, buat apa-apa pun tak ada apa. Sebenarnya bukan kita buat, Allah SWT buat. Dia pergi ke situ pula. Itu tak ada apa. Padahal dengan ikhtiar dia, dengan pilihan dia, dengan gitu, dia menafikan. Tak patut dia masuk dalam neraka. Kenapa Allah SWT menyaksa dia setelah Allah SWT sendiri paksa dia buat begitu? Sedangkan kalau kita fikir-fikir tengok, paksa tak? Tak paksa. Bukan kalau kita nak buat maksiat tu macam kaki kita diikat. Setiap kali kita nak maksiat, kita rebah situ. Ada berlaku gitu. Kalau macam tu baru nampak macam kita dihalang. Siapa nak buat maksiat dia boleh buat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa-siapa nak jadi beriman, boleh beriman. Siapa-siapa nak jadi kafir, boleh jadi kafir. Tengok. Mana ada ikhtiar manusia tu. Ada pilihan. Boleh pilih. Ini mereka ni kata tak ada pilihan langsung. Fahaman seperti ini juga terpesong daripada landasan kebenaran. Alasan ahli sunnah wal jamaah dalam membantah pegangan mereka antara lainnya ialah kalau manusia majbur mahad ni tak ada langsung lah pilihan dan ikhtiar, tentulah tidak ada langsung perbezaan di antara perbuatan dan pergerakan yang dipilihnya dengan perbuatan dan pergerakan yang tidak dipilihnya. Ada beza kan? Pilihan kita bukan dengan kita pilih. Tak berdosa. Pahala tidak pahala. Bukan dapat pahala pun. Jadi dosa pahala tak ada kena mengenal dengan
perbuatan atau pergerakan kita yang di luar daripada ikhtiar kita. Dosa pahala ni ada, yang ada ikhtiar, ada pilihan, ada kehendak kita. Sebab itu orang gila tak masuk neraka, tidak diseksa, tidak dihukum, kerana dia bukan ada ikhtiar. Seperti binatang, dia tak ada pilihan. Kanak-kanak tak kena. Orang yang ni hilang akal, orang yang lemah, Allah SWT tak kira semua. Dia kira sekadar yang kita mampu. Semayang, boleh semayang tak? Nak semayang boleh, tak semayang boleh. Kerana kita tak semayang, padahal kita boleh semayang, kita berdosa. Kerana kita semayang, boleh kita tak semayang, kita dapat pahala, kita boleh pilih. Tapi berdosa ke kita kerana kita tak dapat turunkan hujan sekarang? Tak berdosa, tak ada, di luar daripada kemampuan kita. Semua ini menunjukkan setengah-setengah perbuatan dan pergerakan manusia itu berlaku dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Bukan semua perbuatan dan pergerakannya berlaku tanpa kehendak dan pilihannya. Tak betul kalau kata tak ada kehendak kita, semua kehendak Allah. Jadi menyalahkan Allah pula. Jadi melepaskan diri, menyalahkan Allah. Jadi gitu. Bukan Allah sahaja menetapkan hukuman untuk mereka, manusia juga menerima baik hukuman untuk orang-orang seperti itu. Kerananya mereka mengadakan penjara, mengenakan denda dan sebagainya. Orang-orang yang baik dan berjasa juga tidak layak disanjung dan dipuji, apalagi diberikan habuan dan ganjaran kerana kebaikan dan jasa-jasanya, lantaran kesemua keistimewaannya itu bukanlah hasil usahanya sendiri. Segala penat lelah dan jerih perih yang ditanggung pekerja dan pengusaha pada hakikatnya tidak ada apa-apa. Kerana itu tidaklah layak dia menerima apa-apa upah atas segala pekerjaan yang dibuatnya. Bolehkah sesiapa, termasuk golongan Jabriyah sendiri, menerima akibat fahaman seperti ini? Baik, sekarang ni dia bekerja dengan siapa-siapa. Dia bekerja di kilang ke di mana ke dia kerja, majikan dia tak bagi gaji, marah ke tidak? Jangan marah. Sebab Allah, bukan kamu. Allah ni buat aku tak mahu bagi kepada kamu, bukan aku sendiri. Kalau majikan dia kata begitu, dia nak macam mana? Dia kata saya sudah penat begitu gini, sepatutnya saya dibagilah gaji, habuan. Tak kira. Bukan sebenarnya kamu, Allah yang buat. Yang penatnya Allah, bukan kamu. Ia bersusah payahnya Allah, bukan kamu. Boleh terima? Begitu. Jadi pesalah-pesalah, jadi tak payah jail lah dia, tak payah jail. Kita lepas saja. Sebab apa yang buat itu Allah, dengan kehendak Allah. Kalau macam tu rosak alam. Dengan sebab itulah ahli sunnah tak terima semua. Ahli sunnah bukan macam tu. Ketiga ialah golongan ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah golongan yang berada di atas kebenaran kerana pegangan mereka yang bersesuaian dengan ajaran Al-Quran, As-Sunnah dan akal yang sejahtera. Menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah, manusia itu mempunyai kuasa, usaha dan ikhtiar yang cukup tetapi terhad untuk melakukan sesuatu perbuatan. Untuk dia mendapat dosa pahala tu, Allah SWT nak bagi dosa dia hukum patut, sudah cukup. Nak bagi dia dapat pahala ke, sekadar tu sudah ada, cukup pada manusia itu. Dengan sebab dia ada kuasa, ada ikhtiar, ada usaha yang terhad. Semua itu dikurniakan oleh Allah kepada mereka dalam kadar yang layak dia diberikan ganjaran atas kerja-kerja dan usaha-usahanya yang baik, dan layak pula dia dihukum atas perbuatan-perbuatan dan usaha-usahanya yang buruk. Jadi kira memadai dah sekadar itu. Kadar yang ada pada kita ni kan memang terhad, tapi sudah memadai. Semua manusia boleh terima. Dia buat kerja macam ni, itu setakat kemampuan dia, bukan robot. Dia mesti nak cuti juga. Dengan sebab itu ada hari Minggu, cutilah sehari, satu hari ke dua hari ke cutilah. Walaupun begitu bagi gaji juga. Sebab dia manusia, semua boleh faham keadaan itu. Atas usaha-usaha yang dia buat tu, dia layak menerima sebanyak ni, dia layak. Semua itu dikurniakan oleh Allah dalam kadar yang layak, cukuplah untuk diberikan pahala atau dosa tu. Dikata dia bersalah, cukup.
memadai. Tapi Allah SWT tak akan kata dia salah kerana dia lahir di Malaysia, dia tidak lahir di Arab Saudi misalnya. Tak ada itu, tak ada kena-mengena. Tidak dikira salah dengan sebab tu. Tidak dikira dia berpahala misalnya, kerana macam tadi juga tak ada kena-mengena. Sebab apa? Benda tu tak termasuk dalam ikhtiar, dalam usaha, tak ada. Dalam kemampuan manusia, di luar kemampuan. Yang ada ialah macam kita sebut tadi, barulah dia ada dosa pahala. Jadi patutlah kalau Allah SWT hukum seseorang itu, sebab dia buat dalam sedar tu. Dia tahu benda tu salah, dia buat dalam sedar, dengan pilihan dia, dan akibat dia telah dia ceritakan gini-gini jadi. Kalau orang buat kepada dia pun dia tak suka juga. Jadi kan semua dah cukup untuk dibalas, dihukum dia. Dia pun akan mengaku. Kalau orang tu orang yang insaf betul, dia akan mengaku memang saya salah. Memang saya salah. Syah Waliullah berkata, manusia memang menghendaki dan memilih kebanyakan perbuatan yang dilakukannya. Tetapi sifat menghendaki dan memilih yang ada pada manusia itu di luar daripada kehendak dan pilihannya. Manusia ada kehendak, dia nak itu, dia nak ini, dia boleh, dia nak pilih itu, nak pilih ini. Memang ada. Tapi sifat menghendaki itu siapa yang buat? Nak tu, nak kahwin, nak makan sedap, nak balik, nak pergi melancong dan sebagainya. Nak tu, nak. Siapa buat nak tu? Memilih, kita boleh memilih. Kita nak pilih ini, pilih ini, pilih ini. Nak buat ini dulu, nak buat ini kemudian. Kita boleh pilih. Tetapi sifat memilih tu siapa buat? Ini ahli sunnah pegang. Allah. Jadi Allah kira dosa pahala ni sejauh yang kita mampu. Yang di luar daripada tu tak ada. Dia juga. Sebab itulah benar kalau kita kata Allah SWT yang buat segala-galanya. Manusia ada batas dia. Sekadar tu lah. Sekadar tu sajalah. Kan Allah SWT boleh buat malaikat yang tidak ada kehendak untuk berkahwin, tidak ada keperluan untuk makan, minum, tidur dan sebagainya. Dia boleh buat. Dia tak boleh buat manusia. Boleh. Sebab itulah dalam Al-Quran disebut walau sya'allah lahadakum ajma'in. Kalau Tuhan menghendaki, Allah menghendaki, nescaya diberinya petunjuk kepada semua kamu. Tapi Tuhan tidak menghendaki begitu. Sebab dia nak ada kelainan, ada beza di antara kejadian manusia dengan malaikat. Dia telah buat malaikat. Kenapa dia tak boleh buat manusia sejenis seperti malaikat? Boleh. Tapi dia nak buat ini yang jenis lain. Jenis ada kehendak, nak memilih. Ada. Siapa yang buat ini? Allah. Malaikat dia tak buat. Dia tak ada kehendak itu, kehendak ini tak ada. Kehendak dia hanya ada yang baik-baik saja. Tuhan boleh buat macam tu. Yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk tak ada kehendak. Sebab apa? Sebab Allah tak buat. Kita manusia ni Allah buat. Kita boleh pilih. Ada pilihan untuk pilih yang baik dan yang buruk. Siapa yang membuat kita tu mempunyai sifat begitu? Allah. Allah. Sebab itulah kita kata Allah menjadikan segala sesuatu, menjadikan kamu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat itu. Yang kamu buat dengan pilihan. Siapa buat pilihan? Allah. Siapa apa ni kamu nak ni kamu, siapa yang buat? Allah. Jadi apa yang kamu buat, Allah juga buat. Dari sudut itulah, dari sudut zahir kita kata memanglah dia buat. Tukang tu buat rumah kita. Sebab itu kita bayar upah kepada dia. Di sebalik itu, ini kita bincang akidah, iman. Di sebalik itu yang kita nak bincang tu bukan dari segi zahir. Itu kita terima sebagai sebab. Bila doktor merawat kita, kita sembuh ataupun tak sembuh pun, dia bagi ubat apa semua daripada kita, kita bayar kepada dia kan. Bayar kepada dia. Memang kita berurusan dengan dia. Tetapi yang menyembuhkan itu siapa? Itu akidah. Urusan dunia mengikut hukum sebab dan musabab, mengikut hukum sunnatullah, kita kena ikutlah cara dia. Tetapi di sebalik tu, dari segi akidah, siapa yang menyembuhkan?
Jawabnya dalam Quran kata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Bukan ubat, bukan doktor, bukan bomo, bukan itu, bukan ini. Allah, dia. Yang zahir kita nampak kita makan ubat, itu sebab kita bincang akidah dalam hati kita, dalam fikiran kita yang kita bincang, siapa yang menyembuhkan. Kita boleh kata kita makan ubat yang dia bagi itu sihat kita, alhamdulillah, boleh dari segi percakapan biasa. Akidah tak boleh kata orang itu yang menyembuhkan kita, ubat itu yang menyembuhkan kita. Allah yang menyembuhkan. Berapa banyak tak ada ubat tu pun sembuh juga, tak ada doktor tu pun sembuh juga. Macam mana kita nak kata? Sebab itulah Allah yang menyembuhkan. Wallazi yumituni thumma yuhyin. Tuhan yang mematikan aku sebab kemudian menghidupkan, yang mematikan aku. Kita kata mati kerana dirempuh lori dan sebagainya, itu sebab mati kerana termakan racun. Racun yang menyebabkan dia mati. Dan macam-macam lagi kita kata. Di sebalik tu yang mematikan sebenarnya siapa? Allah. Ini akidah. Kita tak kata dari segi zahir, kenapa dia mati? Sebab darah tinggi. Kenapa dia mati? Sebab dia sakit jantung. Itu sebab. Tak salah, betul kita cakap begitu. Tetapi untuk urusan sesama kita, dari segi akidah, Allah. Ada penyakit itu pun, kalau tak nak mati lagi, tak mati. Kalau tak ada penyakit itu, mati juga. Mati juga sampai masa dia. Tak ada. Jadi bukan kerana mati itu kerana sakit itu sakit ini, tidak. Kerana Allah yang mematikan. Berapa ramai orang yang tak ada penyakit pun mati. Itu benda yang perlu diyakini. Yang kita bincang ni yang akidah. Dari segi percakapan, dari segi urusan, kita bayar kepada dia sebab dia buat rumah kita, dia baiki rumah kita, itu cerita lain. Dia layak mendapat upah itu sebab dia telah berpenat lelah, bersusah payah. Patut. Semua manusia boleh terima. Sebab kita menghargailah atas usaha dia, ikhtiar dia, sebagainya. Kita menghargai ini semua. Walaupun kita katakan semua ini Allah yang bagi kepadanya, sekadar itu pun sudah cukup dah untuk urusan di dunia. Untuk kita menghargai dia, membayar kepada dia sebanyak sejumlah berapa banyak, misalnya kita kata, cukup. Tetapi sifat dan menghendaki dan memilih yang ada pada manusia itu di luar daripada kehendak dan pilihan. Kalau kita nak, mestilah istimewa semua. Memilih pun terhad. Kita nak apa? Cantiklah kita, cantik, paling cantik. Kita nak apa? Gagahlah kita, paling gagah. Kita nak apa? Kayalah kita, paling kaya. Kita nak apa? Semua berjaya lah. Dalam apa-apa bidang pun kita masuk, berjaya. Kita nak. Tapi kehendak kita tu dicapai ke semua? Tidak. Itu dikatakan kehendak tu terhad. Ada kehendak. Kehendak yang terhad itu pun Allah SWT juga bagi. Bukan kita. Bukan kita yang menentukan. Mungkin setengah-setengah tu boleh kita usaha dengan kita exercise ataupun mengamalkan latihan-latihan jasmani yang tertentu. Kita boleh sekadar nak bina badan tu boleh, sekadar tu. Tapi yang lebih-lebih tak mampu juga, tak boleh juga. Dia ada had dia. Dia ada had dia. Dengan sebab itu jangan terlajak-lajak. Kadang-kadang kita ni pun terlajak-lajak. Kita ni terlalu diet sangat. Takut mati cepat lah. Kita tak fikir nak mati ni bukan kerana makan saja. Bayangkan kita dapat gaji ataupun kaya, boleh makan apa saja kalau nak kira. Bukanlah kita kata nak suruh makan semuanya. Tidak, bukan maksud gitu. Tapi kadang-kadang rugi juga terasa kan. Setelah berapa lama duduk berpantang, bukan kerana sakit, duit ada banyak, buat kebajikan pun tidak. Lepas tu makan tidak makan, sekut tawar tu, kalau Kelantan lebih sekut tawar tu, yang 4 persegi tu, itu saja makan, tak ada rasa langsung. Tiba-tiba kena accident, mati juga, rugilah. Sedangkan Rasulullah SAW makan semua. Kambing pun makan, ayam pun makan, roti pun makan, macam-macam dia makan.
Tapi dalam batasnya, ya betul lah, itu kita terima. Tapi kalau terlajak-lajak sangat itu, macam kita ni menguasai, tahu sangat benda tu, segala benda ni kita menentukan. Bukan begitu. Banyak lagi sebab-sebab untuk mati, bukan sabit makan saja. Banyak lagi nak mati. Jadi kehendak kita tu kadang-kadang tidak tercapai. Kita nak panjang umur, kita pun nampaklah sikit, kita buatlah ikut. Ini jadi macam lain. Situlah nampak kehendak kita tu terbatas. Bukan kita sendiri yang punya, Allah SWT yang bagi. Keadaannya sama seperti sifat mendengar dan melihat yang ada pada manusia. Semuanya adalah kurniaan Allah kepadanya. Walaupun manusia bukan pencipta sifat-sifat itu, namun tetap boleh dikatakan dia melihat, dia mendengar, dia menghendaki, dan dia memilih itu dan ini. Apabila sifat-sifat itu ada padanya, kita boleh kata dia mendengar. Tapi sifat mendengar itu siapa yang bagi? Allah. Boleh kata, walaupun bukan yang kita sendiri yang buat, Allah yang bagi. Cukuplah. Itulah yang dikatakan, diletakkan tanggungjawab dia tu atas ikhtiar dan pilihan. Sejauh dia boleh pilih tu, memadai lah. Sebab dia melihat, dia mendengar, dia itu ini semua. Kita boleh kata dah dia sendiri, dia pun boleh dakwah, saya celik, saya dapat melihat. Tidak salah kata begitu. Walaupun perbuatan melihat itu Allah SWT yang bagi, tapi dia bagi untuk kita lah. Boleh dah kita kata begitu, tidak salah. Tetapi nak kita kata kita sendiri yang menjadikan perbuatan melihat kita salah, itu salah. Kalau tidak ada kepercayaan kepada takdir selain daripada yang kita bincangkan tadi kan, kita akan jadi kecewa banyak. Kita akan jadi begitu. Tapi kalau ada kepercayaan kepada takdir ni, kita jadi banyak berserah. Bukan mengaku kalah, tidak. Tapi kita boleh faham berapa banyak yang Allah SWT takdirkan itu kadang-kadang tak sesuai dengan kehendak kita. Kita nampak kalau kita nak begini-gini, tapi takdir Allah SWT itu kadang-kadang baik untuk kita. Kita katalah kita nak kaya, kita nampak dari sudut kebaikan dia saja. Tetapi Allah SWT Maha tahu kita ni kalau jadi kaya macam mana jadi. Kan orang yang kaya ada dua macam, ada yang taat, ada yang derhaka kepada Allah. Kita ni termasuk yang mana? Kalau kita termasuk yang derhaka kepada Allah dengan kekayaan dia, rugilah. Apa artinya? Tapi kita kadang-kadang kan tak nampak benda tu, benda yang ditakdirkan oleh Allah. Sebabnya kita tengok ada dua macam. Sama juga kalau perempuan misalnya, dia nak, yang perempuan nak sangat apa? Cantik. Dia tahukah kalau dia jadi cantik macam mana akibatnya? Berapa ramai orang yang dirogoh, diperkosa, begitu kerana cantik. Kerana cantik. Orang yang jadi rosak, jadi sombong kerana dia cantik. Kan berapa ramai macam tu. Lepas tu dia jadi punca maksiat pula. Dia jadi itu, dia jadi ini, dia jadi model, dia jadi apa saja. Kerana kecantikan dia. Kan kita tengok tu semua, ada yang baik, ada yang buruk. Kita tak tahu yang kita ni tak jadi baik ke buruk, kita tak tahu. Kalau kita tahu kita pasti jadi buruk, mesti kita tak mahu kan. Mesti kita tak mahu. Dengan sebab itu, kalau kita jadi apa-apa pun kita terima saja, itu yang lebih baik. Adalah tu di sisi Allah SWT, kita harap yang baik saja untuk kita. Misalnya kadang-kadang kita tengok kan, berapa ramai dalam masyarakat kita, di mana-mana saja pun sebenarnya, yang si anak ni nak sangat motor yang besar, motor besar. Dia tekan mak dia, ayah dia. Kalaulah dia tahu dia akan mati kerana motor tu, dia nak accident. Tapi manusia ni tak tahu, itulah takdir tu. Sebab tu jangan beria-ria sangat. Dia akan jadi tenang, sederhana, tidaklah bersungguh-sungguh sangat. Sebab kita tak tahu yang kita bersungguh tu macam mana. Boleh jadi kita mati kerana dia. Dia tak tahu. Jadi ada kalanya kita tak dapat motor itu, lebih baik kalau kita dapat, mungkin seperti mana ada yang berlaku, yang mati accident kerana motor tu ada, mungkin kita jadi macam tu. Kita kena tengok yang tak baik tu. Yang baik tak apalah. Kalau kita tak dapat itu pun tak apa, tidak jadi kurang kita ni. Kalau kita sudah jadi dah kaya, kena beringat, jangan jadi kaya yang macam tu. Kalau cantik, jadilah cantik yang betul-betul baik, berguna. Jangan jadi cantik yang membawa maksiat pula. Ini sebenarnya bila kita ada takdir, kita jadi tenang. Jadi tenang. Sebabnya manusia ni, dia buat macam mana. Kalau Allah SWT sudah takdir gitu kan, gitu. Asa an takrahu syai'a
wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Berapa banyak benda yang kita tidak suka, sebenarnya itu lebih baik untuk kita. Berapa banyak benda yang kita suka, sebenarnya itu tidak baik untuk kita. Ini dia tersembunyi di sebalik takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham ini, maka dia akan jadi tenang. Kita boleh terima dengan senang hati apa-apa yang berlaku pada kita. Itu sebenarnya ajaran takdir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu maksud takdir, falsafah takdirnya, supaya kamu tidak kecewa sangat atas apa-apa yang terlepas daripada kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira atas sesuatu yang Allah kurniakan kepada kamu. Inilah takdir. Rahsia takdir di situ. Kalau orang ada percaya kepada takdir, dia tak akan kecewa dengan benda yang terlepas, sebab kita tak tahu yang terlepas tu bawa kita ke mana. Kalau kita ada kepercayaan pada takdir, kalau apa yang kita sudah terima dan sudah ada ni, kita tidak terlalu gembira, tidak leka, sebab kita tak tahu kelebihan yang ada pada kita ni membawa kita ke mana sebenarnya. Tidak ada arti kalau ia membawa ke neraka, kepada maksiat kepada Allah, tak ada arti semua. Itulah maksud